Dia bukan benda yang zanni. Putus ni apa? Memang confirm membawa kebaikan. Kalau zanni maknanya agak-agak. Ni kalau kita buat benda ni ada kebaikan tak? Rasanya baik tak? Bila rasanya baik, maknanya dia bukan qat'i. Qat'i ni maknanya confirm baik. Jadi benda yang nak dibuat tu, yang termasuk dalam masalihul mursalah ni, syarat yang kedua mesti benda tu memang confirm dia membawa kebaikan dan menolak mudarat. Tapi kalau zanni, rasa-rasa tak boleh. Yang ketiga, hendaklah dia bersifat kuliah bukan juz'iyah. Kuliah bukan juz'iyah. Macam tadi tuan-tuan, orang nak melacur, nak jadi pelacur sebab anak lapar di rumah, nak beli susu, beli pampers. Adakah dia masalah tu untuk seluruh orang Islam? Tak. Dia hanya untuk 2-3 orang tu je. Dia bukan bersifat kuliah. Maknanya orang yang nak jadi pelacur sebab lapar ke bulu ni tuan-tuan, buat benda haram ni, masalah untuk diri dia sahaja dengan 2-3 orang anak. Tapi dia membawa mudarat besar kepada pelanggan-pelanggannya, makin berleluasa, makin ramai terlibat dengan maksiat, makin ramai ingin terlibat dengan pelacuran. Sebab dia boleh, takkan aku tak boleh. Oleh kerana orang ni jadi pelacur, tidak dibanteras, maka lebih ramai membiak pelacuran. Maknanya dia membawa mudarat kepada kuliah, lebih ramai mendatangkan mudarat kepada orang ramai. Tapi masalah untuk juz'iyah, untuk individu ataupun bidang-bidang tertentu sahaja. Jadi tuan-tuan, ini satu contoh. Kemudian Imam Ghazali dengan Imam Badawi ini sebut contoh. Contohnya ni yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini, masalah istishhadiyah, iaitu orang kafir, apabila orang kafir menjadikan tawanan Islam sebagai perisai, maka orang kafir tetap diperangi walaupun terpaksa membunuh dan mengorbankan sebahagian orang Islam bagi menegakkan kebenaran dan menghancurkan kekufuran. Orang kafir tuan-tuan, tentera mereka letak 10 orang Islam sebagai perisai dia. Tentera musuh di belakang tu, dia letak tawanan Islam sebanyak 10 orang sebagai benteng untuk, bukan benteng ni, benteng manusia, supaya tentera Islam di sana tak tembak mereka. Asal hukumnya membunuh jiwa Muslim haram. Haram kita bunuh, menumpah darah sesama Islam. Asal hukum haram. Pak saudara kita ada depan tu, tentera musuh letak depan jadi benteng. Nak tembak haram, asal hukum haram. Tetapi sekiranya asal hukum haram ni, kalau bunuh saja, bunuh dendam haram. Tapi sekiranya mereka menjadi perisai kepada tentera musuh, boleh kata. Ini namanya masalihul mursalah yang disebut oleh Imam Ghazali dan Imam Badawi. Tentera Islam terpaksa membunuh 10 orang yang jadi perisai untuk membunuh ramai lagi tentera musuh dan menyelamatkan benteng kekuatan Islam di belakang. Kalau pakat tak mau tembak tuan-tuan, runtuh habis tentera yang ada di belakang. Itu taktik musuh, taktik tentera musuh, dia buat perisai manusia. Kita pakat tak tembak, dia je kena tembak. Kita je kena tembak. Nak tembak, mati 10 orang. Tapi jiwa yang bersama dengan tentera Islam ni ada beribu-ribu, pakat mati habis sebab nak jaga 10 orang. Pada waktu itu, berdasarkan masalihul mursalah, nak jaga kepentingan orang ramai, umat Islam, negara Islam, terpaksa dikorbankan 10 perisai manusia tawanan itu. Ini namanya masalihul mursalah. Sama lah juga tuan-tuan yang di Palestin dulu, orang buruh bom, ikat bom ni di badan. Ada orang berpandangan ni masalah bulghah. Kan? Tak boleh bunuh diri. Ada orang kata ni bunuh diri. Ada dululah orang tua dulu kan.
orang tua di Malaysia lah, dia kata apa ni tak boleh bunuh diri ni kan. Dia kata bunuh diri, asal hukum bunuh diri haram, berdosa besar. Tetapi tentera Islam yang terpaksa memakai bom kerana tidak ada pilihan lain lagi untuk memecahkan kubu musuh, tentera Islam seorang itu terpaksa digadai untuk menghancurkan musuh yang lebih ramai. Jadi tuan-tuan, ini namanya maslahah mursalah. Untuk jaga kepentingan umat Islam yang lebih luas, lebih ramai, terpaksa dikorbankan beberapa orang bertempur. Kan zaman sahabat dulu pernah berlaku tuan-tuan. Ni kubu musuh ni, tentera Islam tak ada kubu, musuh ada kubu. Nak buka pintu tak boleh. Nak pergi buka pintu macam mana? Nak masuk tak boleh tu. Panah duk datang daripada kubu kan. Tentera musuh ada kubu, dia duk panah. Tentera Islam kat bawah. Macam mana nak pecah? Zaman tu bukan ada apa senjata zaman hari ni. Maka dibenarkan seorang tentera Islam dilestik, ataupun nama alat zaman tu apa nama alat tu? Lestik ni zaman kita lah. Meja apa? Apa istilahnya? Dibenarkan lontar. Seorang sahabat duduk, masuk kubur. Kalau ikut, siaplah, matilah. Tak, dia masuk, dia buka pintu, baru tentera Islam boleh serang. Terpaksakan korban seseorang nampak macam bunuh diri. Tak, bukan bunuh diri. Dia berkorban untuk menyelamatkan lebih ramai, beribu-ribu tentera Islam. Jadi pernah berlaku zaman dulu dan berlaku zaman hari ini. Bukan berlaku hari-hari tuan-tuan. Hari ni mana ada dah di Palestin. Dia ada tempoh masa bertenang. Dan akan datang mungkin ada lagi ikat bom di badan. Ni namanya istishhadiyah, iaitu orang yang menuntut untuk mati syahid, mengorbankan diri untuk menghancurkan musuh yang ramai, nak jaga kepentingan umat Islam yang lebih ramai daripada diri dia seorang. Aku tak korban tak apa, yang penting Islam menang. Jadi nama ni nama masalihul mursalah, yang dibenarkan oleh syarak. Kemudian tuan-tuan, 9 yang ketiga, kita ringkas ya. Ini pandangan ketiga. Pandangan yang pertama kata tak boleh langsung masalihul mursalah. Pandangan yang kedua, Imam Ghazali dengan Imam Al-Batawi kata boleh, ada 3 syarat. Pandangan yang ketiga pula iaitu Imam Malik dan satu riwayat dari Imam Syafi'i berpendapat masalihul mursalah diambil kira apabila memenuhi beberapa syarat. Maknanya yang ketiga ni pula dia kata boleh masalihul mursalah, tapi dia bagi berapa syarat? 5 syarat. Yang tadi 3, yang ni 5. Maknanya pendapat yang kedua dengan ketiga kata boleh masalihul mursalah, tapi yang ni 3 syarat, yang ni pula 5 syarat. Kita baca ringkas je tuan-tuan. Yang pertama, maslahah itu dipastikan wujud, bukannya waham, sangkaan saja. Kalau sangka-sangka tak boleh. Kalau sekadar letak bom di badan, agak-agak boleh dah menghancurkan tentera musuh. Rasanya tak lepas ni. Kalau rasa waham ni rasa tak lepas, lebih baik tak boleh buat. Tapi kalau dengan pakai bom tadi tu pergi menghancurkan kubu musuh, dia yakin, dia pasti mendatangkan kebaikan, dibolehkan. Itu contoh tuan-tuan. Itu satu syarat yang pertama, mesti maslahah dia baik, memang sudah dijamin, memang baik, memang bagus dan menolak mudarat. Yang kedua, tidak ada dalil yang membatalkannya, kerana tidak boleh berijtihad pada masalah yang ada nas walaupun tidak ternyata hikmahnya. Ini contoh tuan-tuan tadilah. Ada dalil membatalkan, ada dalil yang mengharamkan berzina. Tak boleh dah jadi pelajar sebab nak tanggung anak. Ada nas. Dia kata masalihul mursalah untuk kepentingan boleh melacur. Pasal apa pula? Ada nas yang membatalkannya. Mana boleh? Tak boleh. Tak boleh. Mana boleh berzina? Sekadar nak tanggung
tak sampai tahap darurat pun. Ini negara kita dah darurat, terpaksa melancong. Majlis bertunang 400,000. Tuan-tuan, boleh kata darurat tak? Pemimpin boleh kaya raya, boleh bermewah, rakyat terpaksa jadi pelacur. Tak masuk akal, tuan-tuan. Orang gila pun kata tak masuk akal. Kan? Ini boleh mewah, kaya raya, 24.45 juta dolar. Tapi ringgit Malaysia 74 juta ringgit Malaysia. Saya kumpul dia kecil. Tiba-tiba patah balik cincin tu. Jadi tuan-tuan, orang yang lapar kelaparan sangat ramai. Tak boleh kata darurat, terpaksa merompak menyamun, terpaksa melacur sebab pemimpin kaya-kaya. Itu tak betul. Yang ketiga, maslahah hendaklah umum, bukan khusus kepada satu kelompok sahaja. Maknanya kebaikan untuk semua orang, bukan untuk individu atau kelompok tertentu. Mudarat yang menimpa tu hanya menimpa kepada golongan yang tertentu, bukan menimpa kepada seluruh orang. Ini namanya kepentingan orang ramai. Yang ketiga, maslahah itu boleh diterima akal. Boleh masuk akal lah juga maslahah ni. Jangan sampai tak masuk akal. Ini kenapa ni? Ini kenapa buat lari duit zakat ni? Untuk kepentingan tak masuk akal lah tuan-tuan. Orang kaya boleh terima zakat. Akan datang ni ramai orang kaya tuntut zakat. Saya ni ada kepentingan ni. Nah, kita nampak kecil. Kecil je kan. Bahaya tuan-tuan. Kita buat benda tak betul. Sekarang ni tuan-tuan 2012, tahun 2020, macam-macam boleh berlaku. Pakat mengaku habis, saya ni boleh jadi asnaf. Jadi asnaf belakang tuan-tuan. Letihlah kita tuan-tuan. Asnaf ada 8 kan. Tambah huruf J kan. Amil tu tambah huruf J. Yang kelima, mengamalkan maslahah itu boleh mengangkat kesulitan dan kesukaran yang pasti. Maslahah tadi ni boleh mengangkat kesulitan, boleh menyebabkan manusia tidak lagi susah. Asalnya susah, akhirnya bila benda ni boleh buat, maka dia boleh mengangkat kesulitan dan kepayahan yang berlaku dalam masyarakat, baik untuk seluruh umat. Kalau tidak, umat Islam ni habis, tak boleh buat apa. Ni 5 syarat tuan-tuan. Secara ringkasnya yang disebut oleh siapa dia? Imam Malik, dan juga satu riwayat daripada Imam Syafi'i berpendapat bahawa boleh diguna pakai masalihul mursalah. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, bila sebut masalah ummah ni, tak boleh kita sedap lidah. Tak boleh kita sesedap lidah. Ini untuk kepentingan orang ramai, senang je cakap. Tetapi dia ada syarat yang ketat untuk memastikan kepentingan orang ramai itu ikut tak apa yang ditentukan oleh syarak, dan betul-betul ikut syarat yang dihuraikan, yang ditetapkan oleh para alim ulama berdasarkan Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Jadi diambil balik daripada tu juga sebenarnya, secara tidak langsung. Jadi tuan-tuan, kita berhenti di situlah, dan saya rasa kita habis dari situ perbincangan kita tentang masalihul mursalah. Dan untuk bulan akan datang ni panjang umur, tak ada masalah, insya-Allah dimurahkan rezeki. Kita masuk yang ke-7, iaitu al-urf. Urf. Uruf ni apa? Uruf ni berkaitan dengan adat. Adat atau kebiasaan kita. Kita hari ni semua adat boleh. Adakah semua adat yang kita amalkan hari ni dibolehkan oleh syarak? Jadi ada adat yang boleh diguna pakai, ada adat yang tak boleh pakai. Sebab tu tuan-tuan, ada orang pening kepala. Masalah nak tepung tawa, ancak, buang ancak, boleh ke tak boleh? Tu adat tu. Adat orang Melayu. Boleh ke tak boleh? Pening kepala tuan-tuan.
Jadi itu kita bincang bulan depan insya-Allah. Boleh ke tak adat ni? Boleh tak? Adat dah lama kami buat, tok nenek kami buat, okey ya. Kan tiba-tiba ada orang kata khurafat. Mana pula khurafat? Adat kami. Ha ni tuan-tuan, kita bincang bulan depan insya-Allah. Wallahu a'lam.